Hai semua, saya Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan contoh pengiraan konsep pendapatan negara. Diberi yang pertama, KDNK sama dengan 5,600 juta, YL RM150 juta, BL 175 juta, susut nilai iaitu RM32 juta. Soalan yang pertama, hitungkan A. PFBLN. Untuk menghitung PFBLN, iaitu langkahnya PFBLN sama dengan YL tolak BL. YL iaitu 150 tolak BL iaitu 175, maka PFBLN ialah sebanyak negatif RM25 juta. Ingat bahawa pendapatan negara mesti dalam RM juta. Baik, soalan B, KNK. Untuk menghitung KNK, di mana KNK sama dengan KDNK campur dengan PFBLN. Ini merupakan rumus untuk KNK, iaitu KDNK campur PFBLN. KDNK diberi iaitu 5,600. PFBLN diberi iaitu YL tolak BL, iaitu yang dihitung dekat A. Kita mendapati dia dalam negatif, iaitu negatif 25. Maka jumlah KNK ialah sebanyak RM5,575 juta selepas kita membuat penolakan, iaitu 5,600 tolak 25. Kita mendapati jumlah nilainya ialah 5,575 juta. Baik, soalan C, KNB. Untuk menghitung KNB, iaitu rumusnya KNK tolak dengan susut nilai. Rumus untuk KNB ialah KNK tolak dengan susut nilai. KNK baru dihitung dekat B, iaitu 5,575. Susut nilai diberi dalam soalan iaitu 32, maka 5,575 tolak 32, maka jumlah KNB ialah sebanyak RM5,543 juta. Seterusnya, kita lihat soalan kedua. Jadual berikut menunjukkan data
keluaran negara bagi sebuah negara. Diberi butirannya, KDNK harga pasaran iaitu 11,600, BL 850, YL 950, susut nilai 450, CTL 650, subsidi 600. Soalan yang pertama, hitung KNK harga pasaran. Untuk mendapat KNK harga pasaran, KNK harga pasaran. Perhatikan di sini bahawa soalan diberi butiran KDNK HP. Maka di sini kita masukkan KDNK harga pasaran. Baik, beza antara KNK dengan KDNK ialah PFBLN iaitu YL tolak BL. Maka YL tolak BL. Pendapatan faktor bersih luar negeri tolak bayaran faktor luar negeri. Maka rumus kita ialah KNK HP sama dengan KDNK HP campur YL tolak BL. Maka KDNK HP ialah 11,600 tolak dengan 950 campur 850. Maafkan, campur 950 tolak 850. Maka jumlah KNK HP ialah sebanyak RM 11,700 juta. Selepas kita membuat penolakan, iaitu 11,600 tambah 950 tambah YL tolak 850 tolak BL. Maka jumlah nilainya ialah 11,700 juta. Baik, untuk soalan B, iaitu KNB KF. Untuk menghitung KNB KF, terdapat dua cara. Baik, kita lihat cara yang pertama iaitu cara pantas. Untuk menghitung KNB KF, iaitu yang dihitung ini ialah KNK HP, maka kita masukkan. Biasanya apa yang dihitung dekat A akan digunakan untuk B. KNK harga pasaran. Beza bersih dengan kasar ialah susut nilai. Maka kita tolak susut nilai. Yang kedua, kita lihat pula iaitu beza antara kos faktor dengan harga pasaran ialah cukai tak langsung dan subsidi. Maka HP tolak CTL campur subsidi, kita akan mendapat kos faktor. Maka rumus untuk B ini ialah KNB KF sama dengan KNK HP tolak susut nilai tolak CTL campur subsidi. Maka nilai A ini iaitu 11,700 tolak susut nilai tolak 450 tolak CTL iaitu tolak 650 campur subsidi campur 600. Maka jumlah nilai untuk KNB KF ialah sebanyak RM 11,200 juta.
Ini ialah cara pertama, iaitu cara pantas. Baik, kita perhatikan untuk cara yang kedua, iaitu kita buat step by step. Cara kedua, untuk soalan B, KMB KF, bagaimana kita nak dapatkan KMB KF? Iaitu di sini kita perhatikan kita adanya KNK harga pasaran. So, kita cari dulu KNK KF terdahulu. KNK KF sama dengan yang dihitung dekat A ialah KNK harga pasaran. Baik, untuk beza KF sama dengan HP, tolak CTL campur subsidi. Ini ialah step yang pertama. Maka kita masukkan KNK harga pasaran iaitu 11,700 tolak CTL iaitu tolak 650 campur subsidi iaitu campur 600. Maka KNK KF ialah sebanyak RM 11,650 juta. Daripada penghitungan iaitu penambahan dengan penolakan 11,700 tolak 650 campur 600, maka kita dapati jumlah nilainya ialah 11,650 juta. Ya, ini ialah KNK KF. Seterusnya, yang ingin dihitung, kita sambung step yang kedua. Yang ingin dihitung ialah KNB KF. KNB cost factor. Kita teruskan iaitu KNB cost factor sama dengan KNK cost factor. Baik, beza bersih dengan kasar ialah susut nilai. Maka kita tolak susut nilai. Biasanya yang dihitung akan digunakan iaitu 11,650 tolak susut nilai. Iaitu nilai susut nilai iaitu sebanyak 450. Maka KNB KF ialah sebanyak RM 11,200 juta. Selepas kita membuat penolakan iaitu 11,650 tolak 450, KNB KF yang dihitung ialah RM 11,200 juta. Baik, kita teruskan dengan konsep harga pasaran dan cost factor. Iaitu jadual berikut menunjukkan data keluaran negara bagi sesebuah negara. Diberi butirannya, KDNK harga pasaran ialah 16,000, BL 1,150, YL 1,350, CTL 1,250, subsidi 1,500. Soalan A. KNK harga pasaran. Untuk menghitung KNK harga pasaran, iaitu KNK HP sama dengan KDNK HP campur YL tolak BL. Pendapatan kita campurkan, bayaran kita tolakkan. Okey, dengan itu
16.000 tambah 1,350 tolak 1,150, maka KNK harga pasaran ialah sebanyak RM 16,200 juta. Baik, untuk soalan B, KNK KF. Untuk menghitung KNK KF, iaitu KNK KF sama dengan yang dihitung nilai tadi ialah KNK HP, kita akan gunakan KNK HP. Baik, perhatikan di sini, beza kos faktor dengan harga pasaran ialah cukai tak langsung dengan subsidi. Okey, KF sama dengan HP tolak CTL campur subsidi. Maka, rumus untuk KNK KF ialah KNK HP tolak CTL campur subsidi. Maka, 16,200 tolak 1,250 campur subsidi iaitu 1,500, maka KNK KF sama dengan 16,450 juta. Selepas kita membuat penolakan iaitu 16,200 tolak 1,250 iaitu tolak CTL campur 1,500 iaitu campur subsidi, kita mendapat KNK KF ialah 16,450 juta. Seterusnya, konsep keluaran negara nominal dan keluaran negara benar. Diberi jadual menunjukkan data keluaran negara bagi sesebuah negara, iaitu butirannya KDNK harga pasaran 16,000, BL 1,150, YL 1,350, CTL 1,250, subsidi 1,500. Hitung A, KNK harga pasaran. Untuk mendapat KNK harga pasaran, iaitu KNK harga pasaran sama dengan KDNK harga pasaran campur YL tolak BL. Dengan itu, 16,000 campur 1,350 tolak 1,150, maka jumlah KNK harga pasaran ialah sebanyak RM 16,200 juta. Baik, untuk soalan B, KNK KF. Untuk menghitung KNK KF, iaitu KNK harga pasaran, KNK HP, tolak CTL, campur subsidi. Maka 16,200 tolak 1,250 campur 1,500. Maka nilai KNK kos faktor ialah sebanyak RM 16,450 juta. Selepas kita membuat penolakan, iaitu
KNK harga pasaran 16,200, tolak cukai tak langsung, tolak 1,250, campur subsidi iaitu campur 1,500, maka jumlah KNK cost faktor ialah RM 16,450 juta. Soalan C. Nilai KNK benar pada harga pasaran jika IHP tahun semasa ialah 115 dan KNK nominal ialah 6,900 juta. Untuk soalan C, rumus untuk KNK benar iaitu KNK benar sama dengan IHP tahun asas bahagi dengan IHP tahun semasa darab dengan KNK nominal. Maka rumus untuk KNK benar ialah IHP tahun asas bahagi dengan IHP tahun semasa darab dengan KNK nominal. Ini merupakan rumus untuk KNK benar. Maka IHP tahun asas biasanya dalam 100. IHP tahun semasa diberi iaitu 115, maka kita masukkan bahagi 115 darab dengan KNK nominal. KNK nominal juga diberi iaitu 6,900. Kita masukkan dalam rumus tersebut. KNK benar sama dengan 100 bahagi 115 darab 6,900. Maka KNK benar ialah sebanyak RM 6,000 juta. Perhatikan di sini bahawa KNK benar nilainya adalah kurang daripada KNK nominal. D. Soalannya, KNK per kapita jika penduduk ialah 20 juta. KNK per kapita iaitu pendapatan per kapita. Rumusnya iaitu KNK per kapita sama dengan KNK benar bahagi dengan jumlah penduduk, di mana jumlah pendapatan bahagi jumlah penduduk. Ini merupakan rumus untuk pendapatan per kapita. KNK per kapita sama dengan KNK benar bahagi jumlah penduduk. Di mana kita lihat KNK benar iaitu yang baru dihitung di sini 6,000 juta. Kita masukkan dalam rumus ini RM 6,000 juta. Diberi dalam soalan jumlah penduduk, perhatikan nilainya ialah 20 juta bahagi 20 juta. Perhatikan di sini di atas kita ada juta, bawah kita ada juta, maka juta bahagi juta ia akan hilang. Maka nilai 6,000 bahagi 20 iaitu kita mendapati KNK per kapita ialah sebanyak RM 300. Perhatikan unit KNK per kapita ialah dalam RM. Baik, konsep pendapatan negara. Soalan kelima,
Jadual berikut menunjukkan data keluaran negara bagi sesebuah negara diberi tahun 2009, 2010, 2011. Diberi KDNK dalam RM juta dan juga KNK dalam RM juta. Diberi KDNK harga tetap, KDNK harga semasa. Diberi KNK harga tetap dan KNK harga semasa. Baik, soalan A. Hitung PFBLN pada harga tetap bagi tahun 2009, 2010 dan 2011. Baik, untuk perhitungan untuk PFBLN bagi ketiga-tiga tahun adalah lebih senang kita masukkan dalam bentuk jadual. Jawapan untuk A iaitu kita masukkan dalam bentuk jadual. Yang ingin dihitung ialah tahun 2009 sehingga 2011. Yang ingin dicari ialah PFBLN, iaitu PFBLN sama dengan KNK harga tetap tolak dengan KDNK harga tetap. Kenapa kita menggunakan harga tetap? Sebab harga tetap ini tidak dipengaruhi oleh unsur inflasi. Maka kita mengambil kira harga tetap untuk perhitungan PFBLN. Unit untuk PFBLN ialah dalam RM juta. Maka untuk menghitung PFBLN sama dengan KNK harga tetap tolak KDNK harga tetap, iaitu perhatikan dalam jadual ini, KNK harga tetap 424545 tolak dengan KDNK harga tetap. Perhatikan dalam jadual 449500. 449500. Kita menggunakan penolakan untuk perhitungan PFBLN. Maka nilainya ialah sebanyak negatif 24,955 juta. Bagi tahun 2010, perhatikan nilai untuk KNK harga tetap 454875, 454875 tolak dengan KDNK harga tetap, iaitu perhatikan nilainya 475442 tolak 475442, maka nilai PFBLN-nya ialah sebanyak negatif 20,567. Seterusnya, untuk 2011, kita menggunakan cara yang sama mengambil data KNK harga tetap, iaitu 482480 tolak dengan KDNK harga tetap, iaitu nilainya sebanyak 505603. Maka PFBLN-nya ialah sebanyak negatif 23,123. Kita tutupkan jadual ini setelah kita selesai untuk perhitungan PFBLN. Baik,
perlu peringatkan bahawa kita perlu ada formula, perlu ada unit, perlu ada langkah. Soalan B. Kadar pertumbuhan ekonomi keluaran dalam negeri kasar pada tahun 2010 dan 2011. Perhatikan di sini ada harga tetap dan juga harga semasa. Yang mana kita perlu pilih untuk perhitungan kadar pertumbuhan ekonomi, kita perlu mengambil kira harga tetap sebab ia tidak dipengaruhi oleh inflasi. Kita sambung untuk soalan B. Formula untuk kadar pertumbuhan ekonomi sama dengan KDNK harga tetap bagi tahun T tolak dengan KDNK harga tetap bagi tahun T tolak 1 bahagi dengan KDNK harga tetap tahun T tolak 1 darab dengan 100. Maka kita masukkan dalam bentuk jadual sekali lagi untuk menyenangkan perhitungan kita. Di sebelah kiri kita masukkan tahun, iaitu yang ingin dihitung ialah 2010 dan juga 2011. Kadar pertumbuhan ekonomi dalam peratus, maka kita masukkan unitnya iaitu kadar pertumbuhan ekonomi dalam peratus. Ingat kadar dalam peratus. Baik, kita mulakan dengan langkah yang pertama untuk perhitungan 2010. Kita mengambil kira harga tetap KDNK harga tetap. Perhatikan dalam jadual KDNK dalam harga tetap iaitu 475,442 tolak 449,500. Maka kita masukkan dalam jadual iaitu 475,442 tolak 449,500 bahagi 449,500. Kita catatkan dalam jadual 475,442 tolak 449,500 bahagi dengan 449,500 darab 100. Maka kadar pertumbuhan ekonomi ialah sebanyak 5.77%. Untuk 2011, perhatikan dalam jadual iaitu nilainya iaitu sebanyak 505,603 tolak dengan 475,442 bahagi dengan 475,442.
Baik, kita masukkan dalam bentuk jadual untuk perhitungan tahun 2011. 505, 603 tolak dengan 475, 442 bahagikan dengan 475, 442 darab 100. Maka nilai yang dihitung ialah sebanyak 6.34%. Perlu diingatkan bahawa untuk kadar pertumbuhan ekonomi iaitu rumusnya anda boleh hafal baru tolak lama bahagi lama darab 100. Baik, soalan C. Berdasarkan nilai KDNK, hitung IHP dari 2009, 2010 dan 2011. Bagaimana kita nak menghitung IHP ini? Iaitu rumus asal untuk indeks, iaitu keluaran negara benar sama dengan IHP tahun asas yang kita pelajari ini bahagikan dengan IHP tahun semasa darab dengan keluaran negara nominal. Ini ialah formula asas yang kita pelajari, iaitu keluaran negara benar sama dengan IHP tahun asas bahagi IHP tahun semasa darab keluaran negara nominal. Baik, sekarang kita perlu buat penambahbaikan, iaitu keluaran benar ini merupakan harga tetap. Keluaran negara nominal ialah harga semasa. Maka formula terbitan ini iaitu keluaran negara harga tetap sama dengan IHP tahun asas bagi IHP tahun semasa darab keluaran negara harga semasa. Bagi soalan ini, keluaran negara diberi ialah KDNK. Maka kita perlu merujuk kepada soalan ini iaitu ia merupakan KDNK harga tetap. Iaitu KDNK harga tetap sama dengan IHP tahun asas bahagikan dengan IHP tahun semasa darab dengan KDNK harga semasa. Kita merujuk kepada soalan diberi pendapatan negara ialah KDNK. Maka keluaran negara ini merujuk kepada KDNK bagi soalan ini. Baik, kita dah pun buat pengubahsuaian daripada rumus asalnya. Maka rumus terbitan ini ialah KDNK harga tetap sama dengan IHP tahun asas bahagi dengan IHP tahun semasa darab dengan KDNK harga semasa. Baik, di sini untuk mendapatkan IHP
tahun semasa ini dijadikan sebagai tajuk. Soalannya ingin mencari IHP tahun semasa sebagai tajuk. Maka kita perlu dari bahagi ini menukar menjadi darab. Baik, setelah kita buat switch the place iaitu IHP tahun semasa dijadikan sebagai tajuk. IHP tahun semasa maka di sini kita hanya tinggalnya IHP tahun asas saja. Okey. Nah, di sini kita ada KDNK harga semasa. Kita masukkan iaitu KDNK harga semasa. Pendaraban ini menjadi bahagi. Bahagi KDNK harga tetap didarabkan dengan indeks harga pengguna tahun asas. Biasanya IHP tahun asas dalam 100. Maka formula terbitan ini kita akan gunakan iaitu IHP tahun semasa sama dengan KDNK harga semasa bahagi KDNK harga tetap darab dengan IHP tahun asas. Baik, perhatikan hitung IHP. Maka yang ingin dihitung ini tahun 2009 hingga 2011. Kita adalah lebih baik masukkan dalam bentuk jadual. Okey. KDNK harga semasa. Perhatikan di sini kita akan menggunakan KDNK harga semasa iaitu 522,695 bahagikan dengan 449,500 darab 100. Untuk soalan C ini, harga semasa bahagi harga tetap darab IHP iaitu darab 100. Cikgu ulang ya. 522,695 bahagi 449,500 darab 100. Maka kita catatkan dalam bentuk jadual untuk soalan C ini. Yang ingin dihitung ialah tahun 2009 hingga 2011. Indeks tahun semasa yang ingin dihitung. Ingat, indeks harga ini tiada unit. IHP biasa dalam 100 lebih ataupun kurang daripada 100 pun mungkin. Indeks harga tahun semasa iaitu tadi kita dah pun lihat sekali lagi 522,695 bahagi 449,500 darab 100.
maka indeks harga tahun semasa ialah sebanyak 116.28. Untuk 2010, perhatikan dalam jadual 573,986 tolak 4 bahagi dengan 475,442 darab 100. Cikgu ulang suara. 573,986 bahagi 475,442 darab 100. Lima tujuh tiga 986 bahagikan dengan 475,442 darab 100. Maka indeks harga tahun semasa ialah sebanyak 120.73. Bagi tahun 2011, kita menggunakan cara yang sama, iaitu enam empat dua satu satu empat bahagikan dengan 505,603 darab 100. Cikgu ulang suara. 642,114 bahagi 505,603 darab 100. Enam empat dua satu satu empat bahagikan dengan 505,603 darab 100, maka indeks harga tahun semasa ialah sebanyak 127. Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.